Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. 1,000 kampit beras dijual dengan harga RM1 di Manjung Perak pagi tadi. Program pertama kali dilaksana Yayasan Misi Rakyat itu bertujuan membantu masyarakat mendapatkan bekalan beras dengan harga lebih murah. Hasil jualan akan disalurkan ke yayasan tersebut sebagai dana untuk melaksanakan program amal lain. Agihan beras percuma turut diberikan kepada 120 asnaf dan OKU. 3,000 kampit beras putih tempatan 10 kg dengan harga jualan RM26 sekampit diedarkan ke lebih 30 outlet atau usahawan agrobazar kedai rakyat Fama di Terengganu. Bekalan beras putih tempatan berjumlah 30 tan itu adalah untuk edaran dalam tempoh seminggu. Bekalan beras tersebut disimpan sementara di 2 pusat operasi Fama yang terletak di daerah Besut dan Kuala Terengganu. Bekalan barangan keperluan asas termasuk makanan kepada pangkalan hadapan bencana tidak akan dikurangkan. Kuantitinya dikekalkan meskipun berlaku ketidaktentuan harga barangan berkenaan di pasaran. Jaminan diberi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa memastikan semua sekolah di seluruh negara bersiap sedia mendepani bencana banjir terutama menjelang musim tengkujuh. Kerjasama rapat dengan agensi pengurusan bencana negara dibuat dalam menghadapi sebarang kemungkinan. KPM juga sedia membantu jika terdapat keperluan menggunakan sekolah sebagai pusat pemindahan sementara. PTPN menyediakan wang pendahuluan pinjaman WPP RM1,500 kepada pelajar yang layak bagi melanjutkan pengajian ke IPTA. Sejak diperkenal pada tahun 1999, seramai 969,047 pelajar mendapat manfaat melibatkan peruntukan RM1.43 bilion. Turut diperuntuk RM46.34 juta kepada 30,893 pelajar yang berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda bagi kemasukan Oktober 2023. Mayat seorang remaja wanita ditemukan tertiarap dan terbenam dalam pasir di Pantai Puteri Melaka pagi tadi. Mangsa lengkap berpakaian namun identitinya belum dikenal pasti kerana tiada dokumen pengenalan diri ditemukan. Pemeriksaan awal mendapati tiada kesan kecederaan dan unsur jenayah pada tubuh mangsa. Orang ramai yang ada maklumat diminta segera melaporkan kepada polis. Polis berjaya kesan lelaki yang paksa seorang wanita warga Indonesia minum cecair di premis kedai makan di Batu Kawah Kuching. Suspek berusia 24 tahun turut menumbuk dan menampar mangsa. Kes disiasat bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan. 2 lelaki terlibat pergaduhan di sebuah stesen minyak di Kok Lantas Rabu lalu telah dikenal pasti. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Baru, kejadian dipercayai berlaku disebabkan salah faham dan kes disiasat bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, penjara 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Sindiket pengedaran dadah di Johor tumpas. 17 suspek termasuk 5 wanita diberkas menerusi 5 serbuan berasingan di Johor Bahru dan Iskandar Puteri. Ketua Polis Johor maklumkan serbuan berjaya merampas dadah pelbagai jenis bernilai RM1.6 juta, turut disita 7 kereta, barang kemas dan wang tunai dengan nilai keseluruhan RM2.6 juta. 791,000 batang rokok dengan nilai RM3.9 juta dirampas. Ia hasil 2 serbuan dijalankan Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Johor, Pahang dan Terengganu. Serbuan pertama pada 6 September lalu menahan seorang pemandu lori di Johor ketika cuba menyeludup masuk rokok tanpa cukai ke Singapura bernilai RM730,400. Serbuan kedua di 3 premis kediaman di Jerantut dan Marang dengan nilai rampasan RM3.2 juta. Motek pandang serius dakwaan seorang pelancong asing bahawa inap desa didiaminya di Sabah dipasang kamera tersembunyi. Pihak bersalah berdepan tindakan tegas. Dakwaan mengenainya didedahkan menerusi platform media sosial Zhao Hongshu yang berpangkalan di Shanghai pada 14 September lalu. Ia kemudian diulang siar portal berita tempatan.
Program komunikasi tindakan setempat khas meningkatkan kesedaran membantras isu jenayah pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran. Pelaksanaan oleh Japan Kelantan itu mendapat kerjasama PDRM, Kastam, Immigration, Maritim Malaysia dan beberapa agensi kerajaan yang lain. Penganjuran program akan diperluas agar maklumat dapat disebar luas kepada masyarakat. Mawib disaran untuk menambah baik dan membuat semakan semula kriteria penerima biasiswanya. Ia susulan isu tular berkenaan anak bekas menteri yang menerima bantuan biasiswa penuh Mawib untuk melanjutkan pelajaran. Penambahbaikan dan semakan semula itu diharap dapat memastikan penerima bantuan Mawib dipilih dengan lebih adil dan saksama. Sebanyak 43,107 premis seluruh negara mematuhi tahap kebersihan bagi pengendalian makanan. Ia bersamaan 94.8% daripada keseluruhan 45,467 premis yang diperiksa sejak Januari hingga Ogos tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, dalam tempoh tersebut sebanyak 1,097 premis diarah tutup. 294 kes keracunan makanan turut dilaporkan dengan 76 daripadanya melibatkan premis sekolah. Seorang remaja lelaki hilang akibat ditarik ombak setelah berjaya selamatkan seorang pengunjung yang hampir lemas. Kejadian berlaku di Pantai Teluk Senangan Lumut pagi tadi. Bangsa Muhammad Fahmi Hafizi Muhammad Fazli, 19 tahun, dikuatiri lemas. Operasi pencarian sedang dijalankan meskipun berdepan cabaran cuaca dan ombak. Pelaksanaan yang membabitkan pasukan bomba dan nelayan setempat. Hujan berterusan dijangka berlaku di Perlis dan beberapa kawasan di Kedah hingga esok. Di Kedah, lokasi terlibat termasuk Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan Pokok Sena. Juga Padang Terap, Yan dan Pendang. Amaran kuning peringkat waspada dikeluarkan Met Malaysia. Banjir kilat yang berlaku di Perak baru-baru ini pula berpunca daripada hujan yang sangat lebat luar biasa. GPS negeri mendapati terdapat kejadian banjir yang alami taburan hujan melebihi 50 kala purata ulangan ARI. Ia satu bacaan sangat besar bagi kejadian banjir yang berlaku untuk sungai-sungai kecil. Kapasiti sebenar yang boleh ditampung sungai-sungai berkenaan adalah sekitar 2 hingga 5 ARI sahaja. RM57.2 juta diperuntukkan bagi menangani impak banjir di Perlis di bawah projek Tempatan Banjir berkeutamaan tinggi. Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim memaklumkan peruntukan RM120 juta diterima JPS Perlis di bawah rolling plan pertama hingga ketiga rancangan Malaysia ke-12. Ia bagi pelaksanaan projek Tempatan Banjir, pemulihan empangan dan sungai. Bintulu satu-satunya kawasan di Malaysia yang catat IPU tidak sihat. Data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia menunjukkan bacaan IPU di Bintulu ialah 136 setakat 6 petang. Ia meningkat berbanding 106 yang dicatat 7 pagi tadi. Percepat kelulusan kemasukan pelaburan termasuk mendapatkan dokumen diperlukan. Ia penting bagi bersaing menarik kemasukan pelabur. Perdana Menteri berkata kaedah terbaik perlu direalisasi kementerian terlibat. Selain mesyuarat Kabinet akan turut berbincang berhubung perkara tersebut. Menarik pelaburan dalam negara amat bergantung keupayaan di peringkat penjawat awam untuk memproses permohonan dengan cekap. Perak akan membentangkan RUU Sumber Air Perak 2023 pada sidang Dewan Undangan Negeri Isnin ini. Ia bagi memantau dan menguruskan air mentah dengan berkesan. Esko Negeri berkata ia juga bertujuan bagi mendapatkan persetujuan mewujudkan lembaga pengarah pengurusan air di negeri itu. Lebih 6,000 suri rumah di Melaka telah mencarum di bawah Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR Perkeso setakat 10 September. Ia menunjukkan perkembangan positif susulan peningkatan kesedaran suri rumah untuk mendapatkan perlindungan. Antara langkah proaktif dilaksana bagi menggalakkan caruman termasuk mengadakan hibahan, sesi libat urus dengan pemimpin dan masyarakat serta kerjasama dengan Majlis Agama Islam Melaka. Perak sasar 25% pekerja di negeri itu berdaftar di bawah Kesatuan Pekerja. Ketika ini hanya 10% daripada 14.1 juta pekerja layak yang mendaftar sebagai ahli kesatuan tersebut. Penyertaan kesatuan penting, berikutan ia menjadi perunding antara majikan dan pekerja.
Semua tabika kemas bakal dilengkapi kemudahan internet. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, usaha itu digerakkan Kemas dengan kerjasama Telekom Malaysia. Pelaksanaannya selari komitmen Kemas untuk pastikan anak-anak tabika kemas terutama di luar bandar tidak ketinggalan dalam era digitalisasi. Lebih 1,000 penduduk mendapat manfaat program jualan rahmah kasih sayang anjuran KPDN di Gua Musang, Kelantan. Antara barangan disediakan termasuklah barangan basah seperti beras, telur, gula, ayam segar, ikan dan sayur-sayuran. Program yang membantu golongan B40 di kawasan luar bandar itu berlangsung selama 2 hari dan berakhir hari ini. Pendekatan mengutamakan digital dalam pengubahsuaian bangunan dilihat langkah terbaik untuk penyah karbonan. Menurut kajian Schneider Electric, ini berikutan bangunan mewakili kira-kira 37% daripada pelepasan karbon global. Justru pelepasan karbon operasi daripada bangunan perlu dikurangkan kerana separuh daripada bangunan masa kini dijangka masih boleh digunakan sehingga 2050. Pasaran getah Malaysia dijangka catat jumlah dagangan lebih kecil dan cenderung mendatar minggu depan. Ini berikutan unjuran pengeluarannya yang lebih rendah. Musim tengkujuh dengan hujan lebat menjejaskan produktiviti dan menghadkan hasil lateks serta bekalan getah. Aktiviti dagangan juga dijangka terhad berikutan tempoh dagangan singkat bersempena cuti umum Maulid Rasul dan Minggu Golden di China. Program Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku WINS anjuran Kemas perlu diteruskan ambil kira impak positifnya kepada golongan sasar terutama dalam bidang keusahawanan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh menerusi pelbagai kursus dimanfaatkan sepenuhnya dalam perniagaan yang diusahakan. Menerusinya, usahawan terlibat bukan sahaja dapat mengembangkan perniagaan, malah tingkatkan pendapatan. Kira-kira 5.5 juta ringgit disumbangkan CIMB Islamic Bank bagi kelestarian alam sekitar dan masyarakat sejak tahun 2008. Pembiayaan melibatkan 17 projek melalui akaun simpanan EcoSafe untuk menyokong inisiatif sosial dan hijau seluruh negara. Peruntukan meliputi projek di Taman Tugu Kuala Lumpur, Fraser Hills Pahang dan Hutan Ulu Muda Kedah. Sekurang-kurangnya 34 terbunuh dalam kebakaran sebuah depo bahan api haram di selatan Benin dekat sepadan Nigeria. 2 daripada mangsa yang maut merupakan bayi. Insiden berlaku semalam turut mencederakan 20 lagi individu. Di Pingtung, Taiwan, 9 individu termasuk 4 anggota bomba terbunuh dalam kebakaran sebuah kilang pembuatan bola golf. Kebakaran turut mencederakan 98 individu, kebanyakannya pekerja. Seorang lagi orang awam masih belum ditemukan. Kebakaran dipercayai berpunca daripada letupan bahan kimia hidrogen peroksida dalam premis berkenaan. Stand penuh sedang dijalankan. Kanada pula berdepan kebakaran hutan terburuk dalam sejarahnya. Kawasan yang hangus terbakar sudah melebihi 166,000 kilometer persegi. Setakat Khamis lalu, lebih 1,000 kebakaran aktif direkodkan di seluruh negara. 650 daripadanya sukar dikawal. Operasi pemadaman melibatkan pasukan dari dalam dan luar negara. 2 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru tentera Israel di tebing barat. Kejadian berlaku awal pagi tadi ketika Zionis menggempur kamp pelarian Nur Shams di Tulkam. Mangsa dipercayai maut akibat ditembak di kepala. Di Somalia, 13 maut dan puluhan lagi cedera akibat serangan pengebom bunuh diri semalam. Suspek yang memandu trak sarat bahan letupan sengaja merumpuh sebuah pos keselamatan. Ia mengakibatkan letupan yang menggegar dan memusnahkan kawasan berhampiran. Ada mayat mangsa ditemukan bawah runtuhan bangunan. Hampir 8 juta penduduk wilayah Atlantik Tegah di Amerika Syarikat terjejas ribut tropika Ophelia. Ini termasuk New Jersey dan Carolina Utara. Kawasan tersebut dilanda banjir akibat hujan lebat dan angin kencang yang dibawa ribut berkenaan. Beberapa lokasi menerima taburan hujan 25 cm dan angin dengan kelajuan 80 km sejam. Penduduk selatan Brazil dikejutkan dengan kehadiran awan gelap
dan besar luar biasa yang dikenali sebagai RAC atau AUKUS. Ia berbentuk gelombang dan terjadi apabila kawasan tanah bersuhu tinggi bertembung dengan lapisan udara yang lebih sejuk. Awan tersebut kebiasaannya dilihat sebelum berlaku ribut. Filipina mendakwa pasukan pengawal pantai China pasang penghadang terapung di kawasan yang dipertikai di Laut Cina Selatan. Tindakan itu menghalang rakyat Filipina untuk masuk dan menangkap ikan di kawasan berkenaan. Video yang dikongsi hasil rakaman pasukan pertahanan Filipina Khamis lalu. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Syaril Salapuddin dan Hazel Desmond untuk paparan komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.